Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua, diri kita dan keluarga, ibu bapa, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat baik kita, jiran tetangga kita, dan juga guru-guru kita yang banyak mengajarkan kita tentang ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan petunjuk jalan yang benar, diberikan kesihatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam majlis yang baik ini, majlis ilmu, para malaikat turun di dalam setiap majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat kita semua, apa yang kita hajatkan, yang baik bagi diri dan keluarga dan bagi umat Islam seluruhnya, terutama dalam masyarakat Islam kita di Singapura dan juga negara kita. Wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, kita hari ini dalam bab 358. Betul Betul tak? Siapa ada cek? Cikgu betul? Okey. Dekat sini disebut bab karahatil khuruj minal masjid. Cik adik belakang dengar tak? Boleh? Okey. Bab karahatil khuruj minal masjid ba'dal azan illa li'udhrin hatta yusalliyal maktubah. Makruhnya keluar dari masjid sesudah azan kecuali kerana uzur sehingga melakukan solat yang diwajibkan. Di sini disebut an Abi Sya'sa qala kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid fa'azzana al-mu'azzinu faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Faqala Abu Hurairah amma hadha faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Abu Sya'sa katanya kita semua duduk-duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam masjid. Lalu muazzin berazan, kemudian ada seorang lelaki berdiri dari masjid dan terus berjalan. Abu Hurairah mengikuti orang tersebut dengan pandangan matanya sehingga keluarlah orang tadi dari masjid. Abu Hurairah lalu berkata, orang itu benar-benar telah bermaksiat, yakni menyalahi ajaran Abul Qasim. Abul Qasim ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi dekat sini, apa hukum dia misalnya kalau kita datang masjid, tengah azan tak boleh keluar. Cik Ahad pun ada. Apa khabar? Member banyak hari ni. Full force hari ni. Jadi kalau kita dekat masjid tengah azan, kita tak boleh keluar lah, solat dulu. Jadi kalau kita rasa kita nak keluar, kita keluar tengok jam, belum azan keluar cepat-cepat. Kerana makruh lah melakukan perkara tersebut. Kenapa? Kerana bila azan dah berkumandangkan, Allah cakap suruh terus solat. Faz'au ila zikrillahi, dalam ayat hari Jumaat pun sama. Faz'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Bila hari Jumaat dah sampai waktu nak solat Jumaat, pergi mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Maknanya itu seruan. Sampaikan yang sahabat Nabi yang buta tu, sahabat Nabi yang buta dia pernah datang kepada Nabi minta supaya diberi kelonggaran, supaya dia tu tak solat berjamaah dekat masjid. Kerana banyaklah lubang-lubang, takut dia jatuh masuk dalam. Jadi Nabi memula cakap, okey boleh. Kemudian pula Nabi panggil dia balik. Nabi bilang, kalau kamu dengar azan, maka kamu kena datang. So kalau dia kat mana-mana tempat dia tak dengar, tak apa. Tapi kalau dia dengar azan, dia kena datang untuk sembahyang berjamaah dekat masjid. Kelebihan tu banyaklah. Yang kita sembahyang berjamaah kat masjid. Kita orang Islam sendiri nak kena agungkan syiar azan tu. Syiar Islam tu azan dekat masjid, kita nak kena agungkan, kita nak kena utamakan, hormat. Kalau kita tak buat begitu, siapa yang akan buat begitu? Kalau misalnya dah berkumandang pun kita boleh bersiar layar keluar. Jadi melainkan keuzuran lah.
Uzur tu misalnya kalau kita pun uzur tak solat, bolehlah kita nak keluar. Ataupun kita ada emergency, terpaksa. Pasal ada orang kadang-kadang dia dah sampai, alamak ada sesuatu benda berlaku kan, emergency, ada keluarga ke apa, ibu bapa dia ke apa perlukan bantuan tu jam juga, dia kena keluar dulu. Ya, keuzuran lah. Tanpa keuzuran tidak boleh, tidak dibenarkan, maknanya makruh lah, tidak disukai. Ya, apa jadi kalau benda tu kita longgarkan? Setiap kali orang tak apalah, nanti boleh sembahyang, kita keluar dulu. Apa akan jadi? Nampak tak cantik lah, orang tengah panggil solat, dia pula keluar. Sebabkan itu, ini jadi satu foundation, asas. Daripada dulu sampai sekarang, bila nampak dengar azan je, orang akan berhenti duduk, dengar, solat. Orang hormat begitu. Melainkan ada suatu keuzuran ataupun kita uzur tak solat. Itu tak apalah. Kalau misalnya hari raya lagi, hari raya kalau orang yang digalakkan orang perempuan semua pergi dengar, bukan solat hari raya. Kalau orang yang uzur, kan? Orang yang uzur pun mesti pergi juga. Digalakkan pergi. Nabi galakkan pergi kerana mendengar khutbah. Walaupun dia dalam keadaan uzur, dia suruh attend solat Eid. Walaupun dia tak solat tapi dia dengar khutbah. Itu bagi wanita-wanita yang dalam keuzuran. So ada part-part walau kita keuzuran pun disuruh kita mengikuti misalnya ibadah lah. Iaitu orang uzur dalam masa hari raya dia suruh dengar khutbah. Bukan suruh solat lah tapi suruh dengar khutbah. Bermakna mesti dekat kepada ibadah, dekat kepada solat, dekat kepada masjid. Itu sangat-sangat penting. Bagi orang lelaki especially lah. Bagi orang perempuan banyak kelonggaran lah. Solat dia dekat rumah lebih baik daripada solat dia dekat masjid. Solat dia dalam bilik lebih baik daripada solat dia dekat ruang tamu dia. Dia macam gitu, lebih isolate lebih baik. Melainkan kita tak ada apa tu? Tak ada choice lah. Kita dekat hospital pun sembahyang je mana tempat tepi kan. Tu hari saya nak sembahyang, apik tu ada dekat tempat duduk situ. Takkan saya nak suruh apik boleh bangun tak? Kat tepi apa, kadang-kadang kan kita nak masuk ward kan ada tempat duduk kan. Kebetulan kita punya dekat ward mak saya tu kebetulan bila kiblat tu memandang ke tembok. Tempat duduk gini tapi memandang ke tembok gitu. Jadi ada orang duduk situ. Saya bilang saya nak pray lah. Sorry uncle nak pray. Uncle bilang continue. God bless you. God bless you. Tapi dia tak bangun duduk situ. Dia tak apa lah. Tapi kita menghadap ke tembok tak apa, tak kena dia lah. Jadi kita itu terpaksa lah pasal tak ada tempat nak tutup. Even sekarang ada portable masjid. Dia boleh macam beli. Dia macam kita buka dia macam kemah kecil. Untuk kita je semayang kat situ. Tu kalau nak pergi piknik ke apa, bolehlah pakai itu. Tu semua boleh dilakukan lah. Bermakna kita kena dekat diri kita kepada solat, sangat penting. Urus diri, nak urus kita, urus diri, urus kalender harian kita, urus kita punya sepanjang aktiviti dalam sehari itu mengikut solat. Bukan solat ikut kita, kita ikut solat. So nak ni hari lepas balik je terus nak pergi hospital balik. So dalam beg penuh lah mana-mana solat ni. So nak kena plan apa nak bawa apa. So tak boleh cakap alamak tak bawa ke apa. Kena plan lah. Pasal itu penting. Bukan solat ikut kita, kita ikut waktu solat. Tapi pun kita boleh jamak kalau kita tak boleh. Kita boleh sembahyang nak dekat-dekat. Jangan miss sajalah. Kalau rasa-rasa nak dekat termis tak boleh. Kita dekat misalnya ke ICU kita tak boleh keluar hari tu. Tu boleh kita jamak lah. Nak kena prepare. Maknanya kalau Zuhur nak dekat habis, nak masuk asar, niat dulu. Niat solat jamak Zuhur pada waktu asar. Jamak takhir. Siang-siang waktu tengah ada Zuhur tu, kena niat. Pasal niat pada solat yang pertama lah. So nanti kita bawa ke waktu asar. Itu kalau kita tak dapat darurat lah. Dalam waktu maghrib, mesti niat untuk nak jamakkan maghrib pada waktu isyak tu kalau kita tak sempat maghrib. Selalu maghrib terlalu short lah. Selalu boleh terkelangkabut lah waktu maghrib ni pasal. Tapi make sure waktu maghrib tu kita niat. Kita nak masukkan maghrib pada waktu isyak. Kalau tak niat macam mana? Consider kadak lah. So kita kena buat gitu. So kita atur.
So kalau kita emergency dekat masjid ni, kita pun nak kena atur lah. Misalnya kalau kita nak keluar cepat-cepat, keluar dulu sebelum azan. Kalau ada azan, kena tunggu dan solat dulu. Itu lebih baik. Itu sudah Allah takdirkan. Allah nak takdirkan kita solat kat situ. So kena buat dulu kat situ. Barulah pergi, lagi senang, mudah. Kan? So Nabi pun bila dia nak musafir, dia check waktu solat. Kalau dia musafir sebelum waktu zuhur, dia akan buat jamak takhir. Dia kalau keluar dah masuk waktu, dia akan buat jamak takdim. Misalnya dia tengah dalam zuhur, dia belum keluar lagi, dia akan masuk asar pada waktu zuhur. Itu kalau dia pergi musafir lah. Okay? Kalau misalnya dia keluar awas, pagi dia keluar, belum masuk zuhur. Jadi dia akan buat jamak takhir. Misalnya nanti dalam perjalanan, masuk azan zuhur, dia akan niat aku buat solat di akhir waktu. Jadi plan diri macam gitulah. Dia tak akan miss lah kalau kita dah terbiasa buat macam gitu. Alright baby? Alright. Dah lama tak ada baby ya. Dah kabut sangat sampai tak ada baby dalam kelas. Okay. Bab 359. Ada soalan sebelumnya? Tak ada. InsyaAllah okay. No problem. Saya on the run pun alhamdulillah lah, tak pernah miss lah solat kan, on the run. Okay? Bawa lah peralatan, kalau terkencing-kencing ke apa ke, bawa lah spare. InsyaAllah boleh. Lagi orang pakai tudung macam gini kan, tudung ni semua tudung tak payah gosok. Senang, nak ambil wuduk pun senang. Buka tutup. Dalam dulu kita pusing-pusing tu susah. Sekarang mudah je. So kalau nak ambil wuduk, kalau yang boleh angkat kaki naik atas sink, lagi senang. Kalau tak ada, susah lah. Takut nanti naik, tak boleh turun pula. So, kalau tak boleh turun, ambil tangan, dirilah dekat tempat tembok. Cari tembok ke apa, nanti jatuh pula. Diri kat tempat tembok, dah ambil air, diri kat tempat tembok, sapulah, cuci. Kasih masuk dia dalam dia punya jari-jari, ambil air. Pasal sink selalu dekat dalam toilet hospital pun dia dekat. Saya dah ambil gitu, saya pergi ini, kan, saya cuci. Saya boleh naik atas sink. Saya masih lagi boleh. Saya naik atas sink. Kalau tak boleh tempat yang agak jauh tu, saya kena pakai air, cuci. Boleh tak jadi susah pun. Kalau nak, mesti boleh. Nak 1000 daya kata orang. No problem. Kalau tak boleh juga, ambil air jirus je lah. Lepas tu genye aja. Genye kaki kita gini. Jadi dia kena kat tempat-tempat tu kan. Ataupun sebelum ambil wuduk, cek dulu kaki. Duduk kat mana-mana nak buka stokin kan. Cek dulu kaki. Ada apa-apa tak melekat. Tak ada apa-apa. Dah senang lah. Okay? Pasal kita sebelum pergi wuduk, kita cek dulu. Kita duduk, kita cek dulu, senang lah. Kita boleh nampak kaki kita. Pasal apa kita takut kita terpijak sesuatu, nanti air wuduk tak masuk. Oleh sebab itu kita kena cek dulu. Okay? Ataupun kalau ada air dalam ada botol, duduk, naik kaki satu atas, cuci. Itu lebih mudah lah. Kalau ada tempat-tempat duduk dekat masjid selalu, kalau masjid sini semua ada macam bangku tempat duduk. Itu senang nak cuci kaki. Kalau tak boleh pun, kaki tak boleh naik juga, basahkan aja, lepas tu gini. Jadi bawah-bawah dia boleh kena. Itu saja. Tak susah lah. Senang. Kalau ingat senang, mesti senang. Dulu saya pakai tudung yang bukan belit. Saya tak kerti belit. Yang macam apa, kata orang bawal kan. Bawal lagi susah, kadang-kadang tak boleh bentuk ni. Berkali-kali. Kalau kat rumah memang tak boleh bentuk. Kat tempat luar, nak sembahyang punya pasal, Allah mudahkan. Satu kali taruh je dah bentuk. Terah juga. Kenapa macam gini Maknanya Allah kasih nikmat. Mudah. Kat rumah pasal banyak masa kan. Asyik tengok cermin aja. Pusing-pusing tak betul. Pusing-pusing tak betul. Sekarang Tuhan, maknanya itu yang kita rasa. Allah ni mudahkan aku lah. Pasal apa? Aku nak solat ni pasal dia mudahkan. Kat rumah pakai-pakai, saya tak betul lagi. Asyik sengit-bengit. Dekat luar pakai. Dah. Okey. Ni lagi mudah. Satu kali buka, pop, masuk. Habis kisah. Apa kak? Kuat sikit. Buka sikit. Tak dengar. Okey. Ada setengah pandangan ulama dia tak pro kepada hormat waktu lah. Tapi ada juga pandangan yang membolehkan. So kalau kita
dalam keadaan memang kita nak pakai pandangan yang kedua, membolehkan. Itu bagi mereka yang tak ada wudu. Tak ada wudu, dalam keadaan dia tak tahu kiblat dia kat mana. So nanti dia hormat waktu, sampai satu masa bila dia dah sampai kat satu tempat, dia boleh wudu, dia boleh tahu kiblat, dia kena buat lagi sekali. Itu solat hormat waktu. Tapi misalnya kalau kita dah ada wudu, dalam perjalanan lah misalnya, kita dalam kenderaan. Macam saya pernah jadi dekat Eunos tu, saya nak pergi Parliament House, saya kena ada conference dengan luar negeri tu, betul-betul time maghrib lah. So dalam perjalanan dia dah masuk azan. So saya dekat PIE tu, dia dah masuk azan. So PIE kat Eunos belakang tu, dia punya matahari memang kat situ. So kalau kita jalan PIE Eunos, matahari dia turun kat situ. So kalau kita jalan straight gini, kita buat macam mana, kita sengit sikit aja. Dah kiblat dia dekat situ. Kan? So waktu takbir pertama je, Allahu Akbar, kena ngadap kiblat. Lepas tu kalau kereta terpusing mana, tak apalah. Jangan ikut pusing pula. Kereta pusing kita tetap gitu. Menyengit. Alamak, macam mana ni? Takbir pertama je mesti ikut. Lepas tu kalau dia pusing mana-mana, tak jadi masalah. Kalau kita dalam keadaan gitu, kita ada wudu, kita dah ngadap kiblat, kita tak perlu kadak lagi. Tak perlu buat lagi sekali. Pasal dah cukup syarat. Wudu ada, kiblat dah ikut, tutup aurat, dah sudah. Macam itu. Tapi kalau tak ada, kan, misalnya tak tahu kiblat dia, macam mungkin kiblat ke belakang, macam mana nak pusing. So kita kurang dia punya syarat-syarat, kita nak kena buat lagi sekali. Kalau kita dah buat dekat situ menghormati waktu, sampai tempat dia, tempat yang agak kita boleh sembahyang macam biasa, kita kena buat lagi sekali. Itu kalau dalam waktu lah. Kalau di luar waktu, kalau kita tak buat tu semua, kita nak kena kita nak kena kadak lah. Okay? Kalau kita masih dalam waktu, kita boleh buat lagi sekali. Kalau kita di luar waktu pun, kita sampai kat satu tempat pun, kita nak kena buat lagi sekali. Cuma kita tak dinamakan kadak lah, pasal kita dah buat tadi, kita dah buat hormati waktu. Hormati waktu ni macam mana? Apa keadaan dia? Misalnya kalau kita mati sebelum kita sampai kat destinasi, kita tak ditanggung kadak lah. Sebab kita dah buat tadi. Itulah caranya kenapa orang buat menghormati waktu. Kerana dia tidak dapat buat secara betul. Atas apa-apa alasan lah. That's why bila kita nak pergi mana-mana, kita perlu atur. Kalau kita tak atur tu yang jadi masalah. Tapi kadang-kadang terjadi juga. Macam orang balik daripada Malaysia dekat Causeway tu kan, dia ingat boleh lepas. Kadang ada masalah pula tak boleh lepas. Dia dah terstuck kat situ. Kalau dia boleh berhenti sekejap, tak apalah. Kalau dia tak ada tempat berhenti, dia dalam kereta, terpaksa menghormati waktu. So bila dia sampai ke Singapura, kalau ada masa lagi, dia boleh buat solat lah lagi sekali. Kalau tak ada masa, dia dah jadi maknanya kalau masih ada masa, maknanya dia buat secara fardu. Kan? Kalau dah tak ada masa, bermakna dia kena buat lagi sekali. Okay? Di luar waktu dia lah. Taruhlah patutnya balik dia waktu maghrib tu, dia tak sempat. So dia sembahyang menghormati waktu kat dalam kereta dia. Tak mungkin lah dia boleh sampai rumah masih lagi dalam waktu maghrib. Pasal dia dekat Causeway gitu kan. So macam mana? Bila dia sampai kat rumah, maghrib dah lepas kan. So dia kena buat maghrib dulu, lepas tu baru buat isyak. Begitu juga kalau kita buat jamak takhir. Kita kalau buat jamak takhir bermakna antara kita sembahyang dekat waktu asar ataupun kita sembahyang pada waktu isyak. So kita nak dahulukan apa? Dahulukan sembahyang yang ada pada waktunya. Misalnya kalau asar, kita nak bawa zuhur bagi asar kan. Kita sekarang dekat waktu asar, so kita sembahyang asar dulu baru kita sembahyang zuhur. Utamakan solat yang ada pada waktu dia dulu. Nanti kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak pula, kita sembahyang isyak dulu baru kita sembahyang maghrib. Bagi mereka yang punya kadak misalnya, dia tak ada kadak lain. Dia ada kadak pada hari itu saja. Misalnya tadilah, dia tak plan kan. Jadi sampai dah terlepas waktu, dia ada kadak pada hari itu. So bila dia masuk, dia sampai kat rumah, misalnya zuhur dia dah lepas. Dia tak niat jamak pun. Okay, so macam mana dia nak buat? Dia kena solat zuhur dulu baru asar.
Dia macam gitu. Kalau masa asar masih panjang lagi. Taruhlah dia sampai rumah pukul 5 ke pukul 6. Okay? Dia sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Itu yang Nabi pernah buat. Pasal Nabi tak ada kadak yang lain. Dia ada kadak hari itu saja dia terlepas solat dia. So menjadikan satu contoh bagi diri kita lah macam mana kita nak buat. So kalau masih ada banyak asar lagi waktu tu, kita sembahyang zuhur dulu baru kita sembahyang asar. Kalau lah awak sampai rumah misalnya maghrib pukul 7, awak sampai rumah pukul 6.30 misalnya. Dah ambil wuduk. Kalau awak rasa, saya kalau sembahyang zuhur dulu baru asar ni, asar mungkin saya terlepas. So dalam pada itu kita nak kena buat apa dulu kat asar. Pasal asar yang masih ada waktu tu. Okay? Bagi mereka yang punya kadak banyak. Bukan kadak hari tu je. Kadak dia banyak yang zaman jahiliah dia dulu tak buat. So bagi dia tak kira waktu. Bila-bila apa pun dia nak kadak, dia boleh kadak. Okay? Bagi kita misalnya yang tak ada kadak lain, macam saya memang daripada dulu lah solat. Daripada kecil mak bapak kita ada solat. So kita tak ada kadak solat. So kalaulah dia terjadi pada diri saya, perlu kadak solat, saya kena ikut tertib. Pasal saya kadak pada hari itu saja, saya kena ikut tertib. Kalau lah zuhur saya terlepas, asar saya terlepas, saya dekat waktu maghrib, saya kena buat zuhur, asar, baru maghrib. Dan saya kena make sure maghrib saya panjang lagi. Ada masa untuk saya nak kadak zuhur, asar, maghrib. Kalau kita punya kadak banyak, oleh itu tak kira, tak payah ikut urutan. Okay? Kalau kita banyak kadak, kalau dah banyak kadak, janganlah tambah kadak lagi. Kan? Dah banyak kadak, tambah kadak lagi. Sedaya upaya jangan sampai tambah lagi lah. Tu masa-masa yang jahiliah tu apa nak buat. So, kita maintain supaya kita jangan tambah lagi. Kalaulah terpaksa tambah juga, so dia tak payah ikut urutan. Dia ikut suka hati lah. Misalnya, 1 kali zuhur, 1 kali kadak. 1 kali asar, 1 kali kadak. Okay? Ikut pasal dia banyak. So dia dah tak perlu ikut urutan macam kita. Kalau orang yang tak ada kadak, itu dia kena ikut urutan. Tapi make sure lah, sembahyang yang masih ada lagi tu jangan sampai kita terhilang pula. Pasal kita kadak punya pasal, zuhur, asar, lepas tu maghrib dah sampai masuk waktu isyak pula. Tak boleh macam itu. So kena pandai balance. Pandai atur. Cara-cara dia macam itu. Okay? Kalaulah satu masa kita buat jamak takhir, kita terlupa. Nak buat mana satu dulu? Zuhur ke asar ni? Okay? Kalau terlupa, terbuat zuhur dulu. Baru asar, boleh? Tak jadi masalah. Cuma Nabi galakkan kita buat sembahyang yang second punya tu, yang masih ada waktu dia, buat tu dulu. Baru buat zuhur. So kita solat asar, 4 rakaat jamak takhir dengan zuhur kerana Allah Ta'ala. Satu kita solat zuhur, 4 rakaat jamak takhir dengan asar kerana Allah Ta'ala. Tu niat dia. Buat 4-4 dalam negeri. Buat 4-4. Kalau kita dah musafir, tu boleh buat 2-2. Luar daripada Singapura. Masalah misalnya kalau dah sampai Melaka, sampai KL, dah boleh jamak 2-2. Dah boleh jamak, buatlah jamak. Jangan action pula nak buat 4, orang dah kasih kelonggaran. Melainkan awak tak pergi mana-mana lah, awak duduk hotel aja. Sepanjang hari ikut aja orang datang tapi tak pergi mana-mana, duduk situ. Tu tak payahlah awak buat 4 lah. Maknanya kalau kita nak jalan banyak tempat, Allah kasih kita kelonggaran buat 2-2. Boleh faham kakak? Ada soalan lagi? Senang, mudah aje. Kalau belajar memang mudah, tak belajar memang susah. Senang aja. Kalau kita masih ada kekuatan tak nak buat 2 juga, nak buat 4, silakan. Lagi bagus. Dalam musafir, kita boleh jamak. Dalam musafir kita boleh berbuka. Tapi kita nak puasa juga boleh? Boleh, apa salahnya? Kalau saya memang saya puasa je, saya tak buka. Kenapa? Nak kadak ni dalam masa yang lain memang dia punya cabaran lagi kuat lah daripada Ramadan tau. Ramadan pasal dia bulan berkah. Semua orang puasa, kita pun puasa tak rasa. Tapi kalau lah kita nak kena puasa pada waktu yang lain-lain, itu dia punya cabaran lagi besar. Nampak air putih, nampak air pahit pun rasa sedap. Adik saya bilang, tak, jadi hari jalan tengok McDonald, tak apa-apa pun, tiap pagi jalan. Hari puasa juga nampak ya Allah geramnya. Dia macam gitulah rasanya. So cabaran lagi kuat.
Okay, alright. So kita pergi kepada bab 359. Bab karahati ghaddi raihan li ghairi uzrin. Makruhnya menolak harum-haruman tanpa adanya uzur. Ni bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, ada tak harum-haruman kemarin kita baca? Ada. Waktu ingat tak hadis yang ni? Yang apa tu? Kita berkabung. Hadis 354. Ini hadis berkabung, tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari, melainkan dia tu balulah kematian suami. Dia kena 4 bulan 10 hari. Tapi hadis ni menunjukkan, kalau kita tengok muka surat sebelah dia, hadis dia punya makna. Pernah satu hari dia bilang, Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha katanya, saya masuk ke tempatnya Ummu Habibah, iaitu isteri Nabi SAW, ketika ayahnya iaitu Abu Sufyan bin Harab meninggal dunia. Ummu Habibah meminta harum-haruman seperti minyak wangi dan sebagainya yang berwarna kuning kerana keaslian kejadiannya, ataupun kuning kerana lainnya, dengan dicampuri bahan penguning dalam membuatnya. Ia meminyaki seorang jariah, iaitu dia punya hamba, lalu mengenakannya pada pipinya sendiri. Kemudian ia berkata, demi Allah, saya sebenarnya tidak memerlukan pada harum-haruman ini. Sebenarnya dia tak boleh pakai harum-haruman, kan? Dan dia tak perlukan pun. Tapi dia bilang, dia mendengar Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ia berkabung dengan meninggalkan berhias dan sebagainya, kerana meninggal seorang mayat lebih dari 3 hari. Jadi dia nak putuskan berkabung tu. Lepas 3 hari dah tak boleh lagi. Bagi orang-orang biasa, anak kita meninggal ke, pakcik kita meninggal ke, mak bapak kita meninggal ke, pakcik, makcik, semua, jiran tangga, adik-beradik, semua, kita tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Kalaulah dia kematian suami, yang dia kena 4 bulan 10 hari dia kena jaga. Tak boleh harum-haruman yang apa semua. So dia nak putuskan, pasal diorang dengan perempuan saja kan duduk. So dia ambil sikit, dia calik dekat dia punya pembantu dan dia anu kat muka dia sekali. Tak adalah dia taruh spray begitu jalan bawah. Betul. Ada orang spray gitu ustazah dia. Begitu jalan bawah. So, semua kena. Tu yang dia masuk dalam lift, orang tahu, oh ni mesti kakak tingkat 4 ni. Macam tu ni mesti member kita yang tinggal atas tu. Bau dia aku dah kenal. Tak bolehlah sampai situ. Kalau nak sikit aja, supaya macam satu hari kita dekat luar, kita takut badan kita berbau kan. Tapi bau untuk kita sahaja. Tu tidak apalah. Jangan sampai terkeluar dekat luar. Ini ada pernah dibuat kerana untuk stopkan berkabung tadi. So kita balik kepada yang tadi tu, iaitu tanpa uzur tak boleh tolak bagi orang lelaki. Pasal itu bagus untuk mereka. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu hafifun mahmali tayyibir rih, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditawarkan padanya suatu harum-haruman, maka janganlah ia menolaknya, sebab sesungguhnya harum-haruman itu ringan bawaannya serta harum baunya. Janganlah yang misalnya bila pakai pening kepala, ringan baunya, kan? Janganlah macam bila pakai Allah boleh pengsan. Orang sebelah pakai, kita nak semayang kat sebelah, pengsan orang tu dulu. Janganlah sampai begitu sekali. Mestilah yang ringan baunya, harum baunya, menyenangkan orang sebelah-sebelah. Betul tak? Kemudian daripada itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib, rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak kalau ditawari harum-haruman. Ini kadang-kadang kita dekat maulid lah, kadang-kadang kan dia kasih kita semua kan. Sikit je tak apalah, make sure jangan sampai kat luar bau dia. So sikit je nak rasa bau, tapi kita mesti dengan kita. Jangan sampai orang sebelah tu berbau pula kita semua. Kalau dah semua pakai, takut pula. Diorang ni apa punya bau pula ni. Tapi kadang-kadang diorang
Orang pun pakai juga bau, kita pun pakai juga, so dah tak ada beza kan. Ini yang kalau lelaki bau, kita jalan dia bau haruman ni, seolah-olah kita berzinah dengan dia. Bukan bermakna balik nak kena mandi hadas pula. Ada orang cakap gitu. Balik nak kena mandi hadas tak? Jauhnya dia punya thinking dia bukan main jauh lagi. Dia tak bersetubuh. Bukan orang cakap berzina dari sudut itu, bermakna dari sudut perbuatan dia tu boleh sampai ke tingkatan dosa orang berzina. Bukan melakukan perzinahan betul-betul. Sampai dia balik nak kena mandi hadas. Ada sampai soalan gitu dia tanya. Sampai begitu jauh dia fikirkan. Tak apalah. Mungkin kita tak terfikir. Ada orang dia punya fikiran dia why. Sampai ke tahap tu dia fikir. Kita tak terfikir kan? Macam gitulah. Macam orang pergi pap smear, pergi check peranakan tu kan. Doktor bawa tahu besi masuk, satu besi tusuk dalam nak ambil dia punya tu. Itu pun orang bilang balik kena mandi hadas besar. Saya bilang kenapa? Apa sebab? Kenapa awak cakap yang tadi wild, ni pun sama juga. Kenapa awak nak kena mandi hadas besar? Awak bukan bersatu dengan doktor tu. Doktor tu masukkan besi, bukan masukkan kemaluan dia. Kan? So bertemu antara dua kemaluan yang kita kena mandi hadas besar. Misalnya kalaulah kita lepas kita dah pergi check up tu, kita nak pergi sembahyang, dah tak boleh pada dia. Doktor dah tahu tu, aku nak kena mandi dulu. Mandi hadas besar. Tak tahu apa pasal nak kena mandi hadas besar. Bukannya kau bersetubuh. Kan? Doktor masukkan benda besi, nak ambil cecair tu kasih keluar, pergi hantar lab. Tak ada kalau mana pun. Kalau ia pun kau nak kena bersihkan kemaluan tu lah. Pasal apa dia kadang-kadang taruh satu gel. Jadi melekit tu. Itu yang kita kena bersihkan. Istinja, bersihkan sudah kita solat. Tadi kalaulah dia pergi Raffles ke apa kan? Raffles Hospital. Tepi-tepi tu tempat kedai makan, ada semua alat solat semua. Dia kena balik rumah dulu, mandi. Melainkan dia nak pergi hotel kat situ lah mandi. Tak tahu lah. Pergi balik rumah mandi. Tak boleh nak pergi shopping. Tak boleh nak pergi sembahyang kat Masjid Sultan semua. Pasal apa? Tadi dah pap smear. Mana ada? Tak. Dia punya apa tu? Dia punya yang menyebabkan sampai dia kena mandi hadas besar tu tak berlaku pada diri dia. Kan? So itu mesti nak kena tahu. Tak ada yang suruh anak balik rumah mandi dulu. Selama ni dia suruh anak dia buat gitu. Bila dia belajar gitu, iya ke? Tak payah. Kenapa nak kena? Bukannya uzur. Bukannya melakukan persatuan. Bukan bersatunya antara dua kemaluan. Kenapa nak pergi mandi hadas besar pula? Dah tak dapat shopping, kena balik. Balik mandi dulu. Padahal lepas tu dah boleh shopping kat tepi tu. Nak shopping ke, nak sembahyang kat Masjid Sultan ke, semua boleh kan. Tapi kerana kita menyusahkan diri kita atas istilah yang tidak tepat, menyusahkan diri. Alright baby? Jangan ajar budak-budak, kesian. Kejap pap smear dia kena mandi hadas besar. Okey, kemudian bab 360. Bab karahatil madahi fil wajhi liman khifa alaihi mafsadatun min i'jabin wa nahrihi wa jawazihi liman amina zalika fi haqqihi. Makruhnya memuji di muka orang yang dipuji jikalau dikhawatirkan timbulnya kerosakan pada dirinya. Seperti menimbulkan rasa keheranan pada diri sendiri. Heran aku kenapa aku bagus sangat? Tu maksud dia. Kenapa aku baik sangat sampai orang puji aku ni? Saja dia heran tu. Tu tak boleh. Kita tak boleh puji dia. Tapi macam mana kita nak tahu dia punya dalaman dia? Macam mana kita nak tahu? Oleh itu kita jangan puji orang melebihi lah maksud dia. Nanti kita ada penerangan dia dekat bawah. Bab 360 selalu akan terkena pada diri kita. Pasal kita suka puji satu sama lain kan? So ada batasannya. Dia cakap sini tetapi jawaz, maknanya dibolehkan bagi seorang yang aman hatinya dari perasaan yang sedemikian itu jikalau menerima pujian pada dirinya. Seperti Abu Bakar, Umar, semua Nabi pernah puji mereka. Tapi hati mereka Nabi tahu tak akan rasa bangga bongkak. So Nabi puji mereka. Nanti kat belakang kita akan tengok hadis-hadis pujian yang Nabi puji pada sahabat ni. So hadis pertama daripada Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fil madhati faqala ahlaktum aw qata'tum zahra rajul muttafaqun alaih.
Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW mendengar seseorang lelaki memuji pada orang lelaki lain dan mempersangatkan dalam memujinya sangat-sangat. Maknanya al-itra'u al-mubalaghah fil madhi maksud dia. Wa yutrihi tu yang tak boleh, maknanya al-itra tu maksud dia memuji secara berlebihan. Puji jangan berlebih-lebih sangatlah. Engkau kalau tak ada, matilah kita semua. Engkau kalau tak ada, majlis tak jalan. Oleh itu bila dia tak ada, dia akan kata, ni masih majlis tak jalan punya. So aku tak ada. Aku ada baru majlis jalan. So itu dah jadi bangga, bongkak. Kadang-kadang dia jadi gitu pasal kita lah. Kita yang angkat dia terlalu angkat sangat. Sampai dia naik sengit buat kerja. Nak tunjukkan ni sangat. Pasal apa dah terlalu puji sangat? Sampai tak duduk orang tu. Sampai tak kering tangan kata orang. Yang pasal tak kering tangan ni, boleh ketawa saya kalau dengar orang tak kering tangan. Tak kering tangan ni maksud dia rajin sangat dalam majlis. So pernah satu cerita tu, orang ceritakan pada saya pasal dia buat kaunseling lah. Nak buat kaunseling dengan kita. Dia cakap dia pilih wanita ni untuk anak dia. Kenapa? Pasal waktu dekat majlis budak perempuan ni tak kering tangan. Rajin betul. So dia bilang, ni jadi menantu aku bagus. Menantu dari sudut tak kering tangan dia nampak. Dari segi PA lain dia tak nampak. Too bad lah. Lepas dah jadi menantu, dia tukar jadi hantu pula. Dia bilang, saya nampak tang tu je ustazah. Saya bilang, apa nak buat makcik? Saya bilang, apa kita boleh buat? Kita tak tahu orang melainkan kita duduk satu rumah. Tu kadang-kadang dia jadi rajin terlalu sangat pun pasal orang cakap lah, rajin kau bagus kau tak duduk pun tak kering tangan kau. Lagilah dia seng-seng tangan terus pasal kuyup. Kalau dulu orang-orang rewang kan. Dulu rewang banyak orang datang nak tengok siapa bakal menantu. Tengok ni duduk aja main. Dulu tak ada handphone. Dulu waktu kita rewang tak ada budak-budak perempuan main handphone semua duduk dah berbual ambil gambar, ambil gambar. Sekarang ambil gambar pun kadang-kadang terlupa. Pasal apa sendiri dah ada gambar handphone, ambil sendiri. Sampai kita panggil-panggil sampai tak datang-datang. Zaman berubah lagi kan. Zaman sekarang pun orang tak ada rewang lagi Ingat zaman saya dulu rewang. Nanti makcik-makcik datang tengok. Ni bakal menantu siapa ni? Mana satu yang aku nak pancing? Ni dia ni, tak kering tangan. Kita pula puji-puji dia terangkat sampai basah kuyup dia kalau cuci biar mangkuk. Dekat situ dia duduk, cuci. Makcik ni nampak macam itulah. Saya bilang tak kering tangan dia. Masa saya ambil jadi menantu. Sekali dia jumpa jadi hantu pula. Saya nak buat macam mana? Tu bad lah saya bilang, aku nak buat. Ni pasal tak kering tangan. Kadang-kadang dia jadi gitu pasal pujian kita. Oleh itu pujian jangan lebih-lebih sangat lah. Nanti orang dah jadi lain daripada yang sepatutnya. Pasal Nabi ajar jangan bersangatan, mempersangatkan dalam memujinya itu. Lalu beliau SAW bersabda, engkau telah merosakkan orang itu atau engkau telah mematahkan punggung orang itu. Al-itra' tu maksud dia bersangatan dalam memberikan pujian. Ini istilah orang Arab lah. Iaitu mematahkan punggung orang itu. Ini merosakkan orang itulah. Maknanya kalau terlalu banyak sangat kau puji dia, kau boleh rosakkan dia. Pujian-pujian tu perlu ada batasan. Kadang-kadang anak kita terlalu banyak puji sangat pun. Kadang-kadang ada orang menyampah pula dengar. Terlalu puji anak dia bagus, terlalu bagus saja. Anak orang tak bagus pula jadi. Itu pun kadang-kadang orang peng juga. Bagus sekarang tahun ni. Keluar result PSLE semua orang tak tunjuk markah. Bagus. Mungkin dah sedar sikit lah. Ada sikit tawaduan sikit. Kalau tak kesian budak-budak. Mereka tak dapat capai itu kesian. Bila saya tanya, diorang tanya saya, Ustazah boleh tahu Kamilah punya semua boleh? Kalau tak keberatan lah. Semua boleh. Tanyalah. Saya beritahu dia punya nombor. Berapa dia dapat. Cuma dekat media sosial saya tengok, tak ada. Bagus. Kalau tak, kesian budak-budak tu. Anak kita okey, anak orang tak okey, kesian budak tu. So ada nampak sikit perkembangan yang bagus. Semua kasih tahu tapi tak kasih tahu aggregate. Tahu dapat sekolah apa tu sudah. Budak pun tak tertekan sangat.
Banyak budak bunuh diri tau bila dapat result. Baik PSLE, O level ni, A level pun, A level selalu tak ada lah. Pasal selalu dah masuk A dah okey sikit. Selalu PSLE, O level ni. Budak tertekan. Kadang dengan baju-baju sekolah kan sikit hari tu terjun sampai. Pasal apa? Jangkaan terlalu tinggi sangat. Kita puji anak kita sampai anak orang lain tu tertekan. Jadi dekat sini dia sebut An Abi Bakrah, kita tengok hadis yang lain. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna rajulan zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajul khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wai haka qata'ta unuqa sahibika yaquluhu miraran in kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsibu kaza wa kaza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allahu wa la yuzakka 'ala Allahi ahad. Muttafaqun alaih. Ini cara macam mana nak puji orang. Ni Nabi ajar. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki disebut-sebut namanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang puji satu orang ni, waktu itu Nabi ada. Dia cakap dengan Nabi, dia ni gini gitu macam-macam lah cakap Yang bagus ni lah puji. Maka lalu ada orang lelaki lain memujinya dengan menunjukkan kebaikannya. Ada orang lain pun cakap, betul lah dia gini. Dia pernah buat gini. Kemudian Nabi SAW bersabda, celaka engkau. Waihak tu maknanya satu benda tak bagus, jangan buat. Waihak tu. Celaka engkau. Engkau telah mematahkan lehernya. Beliau SAW mengucapkan ini berulang-ulang. Orang Arab dia kalau benda tak bagus tu akan menimpa orang tersebut tu, dia akan sebut waihak dengan ini. Engkau akan, yang tadi punggung kan, yang ini tengkuk pula. Jadi itu cara orang-orang Arab menunjukkan benda-benda tak bagus lah. Istilah-istilah dia lah. Beliau mengucapkan berulang-ulang kali. Bukan sekali, berkali-kali Nabi cakap. Waihak qata'ta unuqa sahibika. Waihak qata'ta unuqa sahibika. Waihak qata'ta unuqa sahibika. Paling tidak Nabi akan ulang 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini berulang-ulang kali. Selanjutnya sabdanya lagi, ini cara. Jikalau seseorang di antara engkau semua perlu harus memuji, maka hendaklah mengatakan, saya kira ia adalah demikian. Jangan macam betul-betul pastilah. Tak ada, dia betul-betul bagus dia. Dia tak ada lah, tak jalan semua. Jangan begitu. Nabi cakap, aku kira saya kira beginilah yang bagus. Apabila memang orang itu diketahuinya benar-benar seperti itu. Maknanya cara kita puji pun, kita cakap tentang kebaikan dia lower sikit. Jangan cakap betul-betul pasti. Lower sikit. Betul dia ada buat. Dia ada buat begini itu yang kita nampak. Kita cakap begitu kan. Sedangkan yang kuasa sedang yang kuasa memperhitungkan amalannya adalah Allah dua. Kita sebut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kita cakap wallahu a'lam. Misalnya kadang-kadang orang nak ambil servis daripada seseorang. Dia buat majlis kita bagus. Dia tanya kita macam mana? Kita setiap kali bila kita akhirkan sesuatu benda, kita cakap wallahu a'lam. Tapi lebih daripada itu saya tak tahu. Pasal majlis saya dia buat alhamdulillah. Majlis orang lain saya tak tahu. Itu yang saya nampak. Tak adalah nak cakap terlalu, awak ambil 100% dia bagus. Sekali satu hari tu dia jadi tak bagus. Sesuatu happen, tak tahu. Terlambat ke hantar barang. Terjadi. Nanti orang akan balikkan pada kita. Kau tahu kau cakap bagus, kau recommend 100%, kau cakap dijamin oleh Labor Brothers. Habis sekarang tak jamin pula. Macam mana? So akhirnya kita cakap wallahu a'lam. Kita tak tahu lebih daripada itu. Itu sajalah yang saya tahu. Macam itu. So kita adalah Allah jua dan tiadalah seorang itu akan dianggap suci oleh Allah hanya disebabkan banyaknya pujian yang diperolehi dari orang-orang. So orang-orang kalau puji dia tak boleh jadi suci. Melainkan perbuatan dia sendirilah. Kalau dia memang tak baik, Allah akan kira macam itu. Bukan bermakna dengan pujian-pujian orang dia jadi itu yang Allah terima. Kenapa? Dia macam gini.
kalau orang meninggal, kita datang, automatically kita kalau cakap baik mayat ni. Moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Kita baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu malaikat amin. Okay? Cakap benda-benda baik. Tapi dia selalu automatically kalau memang orang tu baik. Kalau orang tu memang dasar awak rasa dia kalau pergi lagi bagus, aman dunia ni, kalau tak perang dunia ketiga. Asyik perang aja. Dia pergi pun baiklah. Kadang-kadang tercakap gitu. Pergi pun baiklah. Kesian lah. Mak dia nak jaga dia ni Dia betul-betul memadukan misalnya lah. Rasa gitu Dia tak akan keluar automatically pujian-pujian. Antara kita diam ataupun hati kita berkata-kata. Ataupun kita diam lah. Tak boleh nak puji, diam je lah. Kan? Macam itu. So, disebabkan itu bila kita puji mayat tersebut secara automatically, bukan secara terpaksa. Pasal kadang-kadang kat bawah blog orang cakap mayat ni baik tak? Kita orang cakap baik. Pasal apa kita nak harapkan doa malaikat ni lah. Bawa kepada Allah ni hamba-Mu. Banyak orang sebut kebaikan dia. So tak boleh samakan dua keadaan. Itu kalau memang automatically kita sebut baik hamba ni. Baik si mati ni. Itu dia boleh jadi balasan baik bagi sendiri dia. Dan orang tak akan cakap dia baik melainkan dia memang dalam hidup dia baik. Betul tak memang dia akan automatically kita cakap gitu memang dasarnya kata orang memang baik. Kita tak akan cakap tak baik kepada orang yang memang tak buat kebaikan. Kan? So kita tak ada bohong lah. Bukan bermakna dia memang orang tak baik, tak ada ibadah. Tapi bila kita cakap baik, dia dapat pahala baik pula. Tak ada. Okay? Maknanya ikut amalan dia. Automatically kita akan cakap baik. Maknanya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Itu yang akan kita dapat hasilnya. Okay? Berbanding dengan orang gini. Dia tak boleh macam orang depan kita baik, belakang kita tak baik. Tapi kita cakap puji-puji pada dia, terus dia memang dapat baik. Dapat kebaikan. Tak ada. Tak boleh jadi gitu. Tu pasal dia cakap dan tiadalah seseorang itu akan dianggap suci oleh Allah hanya disebabkan banyaknya pujian yang diperolehi oleh orang tu. Dia tak boleh dapat kebaikan hanya kerana orang puji dia banyak. Okay? Macam orang kalau puji kita, dia dapat award kan? Baru ni saya dapat award, orang puji. Orang puji, orang kasih tahniah dan sebagainya. Bukan bermakna satu benda yang baik bagi diri kita saja, tapi dia adalah satu cabaran. Bagaimana kita nak mempentekadkan usaha. Kan? Dan kita sentiasa berjaga. Janganlah aku dah dapat pujian pula, aku lupa daratan. Okay? Ustaz saya hantar saya ucapan, hantar surat dan doakan saya. Moga-moga pujian ini, award ni tidak menjadi satu fitnah bagi diri saya. Itu Ustaz saya hantar. Ustaz Hasbi hantar. Daripada Pergas hantar. Beri ucapan tahniah dan juga mendoakan supaya pujian ini janganlah dia menjadi satu balak bagi diri kita. Kita tak mahu. Dan bila dapat satu award tu, orang akan nak tengok apa yang kau boleh buat lagi. Tapi kita tak payah care lah. Pasal apa? Kita buat kerana Allah, bukan nak tengok apa manusia fikir. Pasal kalau kita asyik nak tengok apa manusia fikir, tak boleh hidup punya. Kita akan jadi lebih penat. Kenapa? Nak satisfykan orang. Terpaksa buat apa? Suka. Nak jadi sihat ke, nak pergi belajar ke, nak solat ke, nak puasa ke, mesti suka. Baru datang kelebihan yang banyak. Kalau tak, buat apa buat kerana orang? Kan? Tutup aurat buat kerana orang, buat apa? Kerana memang kita nak ikut tuntutan. Macam gitulah kita nak kena didik pada anak-anak bangsa kita muda-muda ni. Macam itulah. Kemudian, hadis dia lagi berapa lagi satu je ke? Okeylah. Dari Hammam bin Haris bin An-Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu fa'amada al-Miqdad fajasa ala rukbatayhi. Faja'ala yahsu fi wajhihi ala khasba. Faqala lahu Utsman ma sya'nuk? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum al-maddahina fahsu fi wujuhihim at-turab. Wa fahadhihi al-ahadits fi an-nahy wa ja'a fi al-ibaha ahadits katsirah sahihah. Qala al-ulama wa tariqul jama' bainal ahadits an yuqal in kana al-mamdu indahu kamalul iman wa yaqin wa riyadah
nafsi wa ma'rifah tamah bihaitsu la yaftatinu wa la tarru bidzalika wa la tal'ab bihi nafsuhu falaysa biharamin wala makruh. Ini penerangan ulama dekat belakang. Kita tengok hadisnya satu aja tadi. Kita tengok daripada Hammam bin Haris dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki yang datang yang sedang memuji Uthman radhiyallahu anhu. Lalu Al-Miqdad menuju tempat orang tadi, kemudian berjongkok atas kedua lututnya dan mulai melempar orang itu dengan kerikil di mukanya. Macam gitu sekali. Ni ada orang datang, dia puji Sayyidina Uthman. Kemudian si Miqdad ni datang, dia jongkok gitu pasal dia nak ambil batu. Ambil batu, dia lempar kat muka orang tu. Okay? So orang tanyalah, Uthman berkata kepada dia, mengapa engkau berbuat demikian? Al-Miqdad menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau semua melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah pada muka mereka itu. Lemparkan tanah. Macam itu. Okay? Pasal kadang pujian-pujian macam gini pun terlalu berlebihan. Kadang-kadang mereka nak sesuatu daripada pujian dia. Dia bilang puji je lah. Kau puji nanti kau dapat sesuatu. Kau tak puji, kau kipas dia lah. Dan kita tak nak tu. Mengambil peluang. Pasal Osman satu khalifah kan. Jadi orang puji-puji macam gitu, kadang-kadang nanti dia dah jadi beban. Terpaksa nak kena luluskan apa orang tu minta dan sebagainya. Pasal berhati-hati dengan pujian. Jangan termakan. Hadis-hadis di atas itu menunjukkan larangan memberikan pujian. Tetapi ada pula hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya dan sahih-sahih yang menerangkan bolehnya memberi pujian itu. Itu penerangan dia yang tadi tu. Hadis tentang ni ada, tak kasih puji, tapi hadis tentang memberi pujian banyak. So para alim ulama berkata, macam mana kita nak combinekan antara dua ni? Yang satu cakap boleh, satu cakap tak boleh kan? Nak kumpulkan antara dua ni, ini yang kita sebut, kita nak jamakkan antara dua hadis yang bertentangan. Okay, dua hadis bertentangan, macam mana kita nak cari jalan keluar? Okay, satu cakap boleh, satu cakap tak boleh. So apa kita boleh buat? So alim ulama cakap jalan mengumpulkan antara hadis-hadis di atas yang melarang dan yang membolehkan ialah jikalau orang yang dipuji itu memiliki keimanan yang sempurna dan keyakinan yang baik serta jiwa yang terlatih, demikian pula pengetahuan yang sempurna sehingga tidak dikhawatirkan akan timbulnya fitnah dalam jiwanya sendiri. Kadang-kadang awak cakap begitu timbul fitnah dalam diri kita tau. Kita rasa kita ni bagus sangat, orang lain tak bagus. Itu dia cakap, fitnah timbul dalam dirinya sendiri. Apabila menerima pujian, juga tidak tertipu hatinya dengan demikian itu. Jangan tertipu hati dia dengan pujian tu sampai apa orang tu minta engkau kena kasih. Pasal dia dah puji kau. Kan? Itu kena jaga-jaga. Malahan kalbunya, iaitu hatinya tidak juga. Ini semua penenangan ulama lah disebutkan. Dapat dipermainkan dengan ucapan pujian tersebut. Hati dia tak dapat dipermainkan dengan pujian tersebut. Maknanya tak tergoda lah. Maka terhadap orang yang semacam ini, pujian itu tidaklah haram dan tidak pula makruh. Tetapi jikalau dikhawatirkan akan adanya sesuatu dari perkara-perkara yang tersebut di atas, kalau kita khawatirkan terjadi, maka memuji itu adalah dimakruhkan di muka orang tersebut dengan kemakruhan yang sangat. Dengan cara pemisahan sebagaimana di atas itu, diturunkannya beberapa hadis yang berselisihan tujuannya itu. Jadi kita didatangkan dengan hadis-hadis dekat bawah ni yang Nabi pernah puji dengan sahabat dia. Kerana dia tahu sahabat dia ni hati dia tidak akan lari. So apa contoh dia? Antara hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya memuji itu ialah sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iaitu saya harap anda termasuk golongan orang-orang itu. Ini cerita apa? Satu hari Nabi tanya, siapa ahli syurga? Orang yang ahli syurga ni kan sahabat Nabi yang Abu Bakar, Umar, Uthman ni kan dijamin masuk syurga. Kemudian Nabi sebut satu hari, Nabi bilang siapa yang ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar cakap, saya ziarah tadi. Siapa yang berpuasa? Abu Bakar kata, saya berpuasa hari ni. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa yang beri makan orang susah? Sayyidina Abu Bakar bilang, saya kasih makan orang susah tadi. Saya nampak ada budak tengah miskin tu ada. Saya ambil makanan anak saya kasih pada dia. Maka Nabi bilang, tahu tak? Dekat dalam syurga ada orang yang ciri-cirinya semua pintu syurga nak panggil dia.
Kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, mana ada gitu. Semua syurga, pintu syurga panggil dia. Kata Nabi, ya. Ada pada hari kiamat ada orang yang semua pintu syurga panggil dia. Kan? Iaitu apa? Orang yang dalam satu hari tu dia kasih makan orang, dia ziarah orang sakit, dia berpuasa. Tu ciri-ciri orang yang dapat pahala banyak pada hari tersebut. Dalam satu hari dia puasa, dia ziarah orang sakit, dia beri bantuan orang fakir miskin. So Nabi bilang, orang yang demikian, semua pintu-pintu syurga panggil dia. Marilah masuk sini, marilah. Kita kalau dapat satu panggil pun dah cukup. Ini pintu syurga, kata Sayyidina Abu Bakar, ada ke orang itu? Nabi bilang ada. Dan aku mendoakan ni, agar engkau termasuk orang tersebut. Ciri-ciri ada pada Sayyidina Abu Bakar, kerana orang dia, hati dia baik. Dia kalau Nabi puji pun dia tak ada tergelincir hati dia. Tak ada nyari puji, nyari dia bagus. Besok dah bagus, sebab apa nak buat lagi? Tak payahlah. Dia tak ada gitu. So ini Nabi cakap. Nabi cakap apa? Memuji, Nabi cakap, saya harap anda termasuk golongan orang-orang itu. Yakni yang dapat diundang dari segala macam pintu syurga. Dapat tu betul? Okay? Hadis ni boleh dapat dalam hadis 1213. Boleh dapat hadis ni. Untuk dapat masuk dari semuanya itu. Jadi semua pintu syurga dia boleh masuk. Itu pujian tak pada dia? Pujian pada dia. Siang-siang Nabi dah cakap dia masuk syurga. Betul? Kalau kita dah cakap masuk syurga, tak payah ibadah dah. Sudah, tak payah ibadah kuat-kuat. Dah masuk syurga dah jamin.
nanti. Dia tak jemput aku. Majlis tu tak jalan punya. Tu sifat sombong tak? Buat sombong. Pasal dia rasa diri dia bagus. Pasal apa? Waktu dia pegang majlis, orang cakap, oh kau punya majlis bagus Tak sama macam orang lain punya majlis. Kau puji dia kan? Dah sampai dia rasa diri dia tu kalau tak ada kat dalam majlis tu, tak pegang majlis tu tak jalan. So siapa yang salah sebenarnya? Kita. Sebab kita yang puji dia, kita kipas saja dia. Kita nak duduk, sedap, kita kipas dia. Dah dia buat semua kerja. Lepas tu dia rasa kalau dia tak ada, majlis akan datang tak jalan bagus. So balik pada kita lah. Kita puji dia, ikhlas. Berdosa. Oleh itu jaga kita punya batasan kita. Wasahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.